أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang berbahagia Tuan Imam Syukran, begitu juga Tuan Kuasa Surah Al-Hijrah, Kota Warisan, ahli qaryah, ahli jemaah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah. Alhamdulillah, dengan kurniaan masa, dengan usia yang Allah berikan kepada kita, moga-moga kita senantiasa menambahkan ilmu pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita juga dapat beramal kerana Allah, pada jalan Allah, dan juga dapat kita mengelakkan dan meninggikan kalimatullah di muka bumi ini. InsyaAllah kupasan kita yang baru pada malam ini iaitu bab yang pertama di bawah kitab fiqh, hukum bersuci ataupun kitab taharah lah. Tuan Imam, muka surat versi kitab ni muka surat apa? 33 tuan-tuan. Kalau kitab saya ni kitab yang lama sikit, 35, tapi lebih kurang samalah. Kita akan masuk insya-Allah bab yang pertama, iaitu hukum taharah. At-taharah dari segi bahasa Arab, dalam bahasa Malaysia disebut bersuci, bersih dan terhindar daripada segala kekotoran, sama ada dalam bentuk hissiyah yang dapat dilihat objeknya oleh mata kasar kita, benda itu nampak, ketulannya nampak, warna pun nampak, bau pun boleh dapat dihidu. Maknanya itu dikira sebagai hissiyah. Kalau sudah nampak terang-tang di atas, contohlah kawasan living room kita yang baru kita masuk rumah baru dan belum lagi kita duduk, maka jelas ada najis di situ. Najis pun kita boleh bezakan antara kucing dengan anjing. Ketulan dia lain, bentuk saiz pun lain. Oleh ini demikian, kalaulah najis kucing ataupun tai kucing, maka cara pengendaliannya bagi najis mutawassitah, ceruk air, hilangkan bau, rasa dan warna, sudah memadai. Tetapi bagi najis mughalladhah, anjing, tidak boleh buat begitu. Rupa-rupanya kali yang pertama dengan air dicampurkan dengan tanah, kali yang kedua, ketiga, keempat, lima dan enam, maka disusuli dengan jirusan air ataupun semburan air pahit yang moga-moga berterusan dalam kadar 6 kali, ataupun mungkinlah dengan berterusan itu sudah menepati 6 kali itu, maka itu dianggap satu pengendalian untuk penyucian najis hissiyah yang ada beza di antara mutawassitah dengan mughalladhah. Menunjuk kata komunikasi dengan hukum dari segi teoretikal dan praktikal akan berbeza pengendaliannya apabila kita ada ilmu. Apabila kita ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, pakai cerok gitu aja lah, selesailah, kan? Kita pun kata hukum pukul rata ajalah, najis kucing ke anjing ke apa ke. Sebab possible, bukan kata rumah, kadang-kadang kalau pintu pagar surau sekalipun tak ditutup, tak dikunci pagar-pagar elok, sedangkan ada dah signboard sila tutup balik pagar ataupun dia punya pintu-pintu utama di ruang solat, agar tidak memasuk ataupun boleh kemungkinan masuk kucing ataupun anjing, maka itu kena ambil perhatian. Terkadang berlaku tidak dijaga betul-betul, kucing mai berkeliaran dalam masjid, dalam surau, dan entah-entah kadang-kadang dia pilih sejadah tu imam untuk dia nak
turunkan dan wariskan dia punya kencingnya tu. Saya pernah singgah satu masjid ataupun surau di Kelang, dipersilakan untuk sembahyang. Pas sembahyang tu ataupun tengah sembahyang isyak di situ, saya kata bau minyak atar apa pelik kan. Ni bukan minyak atar dekat cendana gaharu ke apa, ini bau hancing pelik. Saya dah nampak mirip kepada bau hancing kucing pada kedudukan sejadah Tuan Imam tu. Lalu saya pun bagi maklum, Tuan Imam, Tuan Mursi, sila cek sekali lagi. Kalau saya tersalah cium lah, tetapi rasa macam hidu saya ini macam terhidu bau yang tidak menarik. Bukan bau minyak atar. Kalau bau minyak atar, dia alu-alukan lah, boboh lah minyak atar. Kadang-kadang ada orang yang volunteer, dia nak pergi sedekah, dia bubuh minyak atar pada sejadah kan. Dia lalukan pada tempat sujud. Moga-moga bau itu akan menyebab khusyuk. Dalam sembahyang kita akan terasa khusyuk. Pilih minyak atar yang baik dah sikit. Jangan bau senyonyong pelik kan. Pening kepala kita. Bersin habis ramai-ramai jemaah. Sebab bubuh minyak atar bukan-bukan. Minyak atar yang Hajarul Aswad ke, misk abiyat ke, ataupun kasturi asli ke, itu baguslah kan. Alfuz Zahra ataupun dipanggil 1000 bunga. Apa ada lagi banyak sentimen lah apa semua, jenis-jenis nama-nama minyak atar yang bagus, silakan. Dengan minyak atar made in Taliban ke India mana tu, sampai bau ke main kuat sangat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, najis sama ada berbentuk hissiyah ataupun berbentuk ma'nawiyah. Hissiyah benda yang nampak, maka hendaklah dihindarkan. Ataupun ma'nawiyah berbentuk benda yang mungkin sudah hilang, tidak dapat dikesan lagi. Ataupun dalam kitab ini disebutkan berbentuk ma'nawiyah dari segi perkara yang mazmumah, yang keji. Sebab itulah disebutkan bahawasanya perbuatan bertenun nasib, perbuatan contohnya kita ini melakukan sembelihan kepada berhala-berhala, itu dia panggil sebagai rijz ataupun najis, kekotoran, min amali syaitan. Sesungguhnya ia merupakan najis, kekotoran dan amal syaitan. Justru ada yang dipanggil najis dalam bentuk objek, ada yang dipanggil najis dalam bentuk tidak nampak, tetapi najis juga dalam bentuk yang spiritual, dalam bentuk yang tidak dapat dikesani. Dengan yang demikian, Abu Hanifah telah pun menyatakan air musta'mal daripada kesan berwuduk. Orang yang ambil semayang, kalaulah air itu sudah pun orang kata bercucuran daripada anggota wuduknya itu, airnya itu sudah tidak boleh diambil pakai lagi, sebab dia itu sudah dianggap najis ma'nawiyah. Segala dosa-dosanya itu akan mengalir sama melalui wuduknya. Justru pada permulaan tangan yang dicuci. Tangan kita kadang-kadang pergi buat yang bukan-bukan, tangan kita pergi sentuh yang bukan-bukan ke, ataupun mulut pula pergi mengumpat yang bukan-bukan, buat ketupat yang lebih-lebih ke, bahkan mungkin tercakap, ataupun hidung kita, mata kita nampak yang bukan-bukan, telinga kita mendengar. Akhirnya melalui pelakuan dan pengamalan wuduk itu, Imam Abu Hanifah, imam yang pertama daripada senarai imam-imam mujtahid yang besar lah, mengatakan bahawa air musta'mal, kesan wuduk itu sudah dianggap bukan musta'mal lagi, najis. Sebab dia maknanya mentafsirkan air musta'mal, kesan daripada lelehan air pada anggota wuduk itu sebagai air yang bercampur dengan najis-najis maknawi. Umpatan, dengar yang tak elok, mata memandang yang tidak elok, sudah tertumpah dalam satu bekas yang kita dah berwuduk itu, dia mengalir dan itu sudah kotor. Itu sudah kotor. Dia bukan menganggap musta'mal lagi, dia sudah menganggap itu sebagai mukhtalif bin najis. Mukhtalif ni mencampur dengan najis-najis yang maknawi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi dari segi bersuci, dari segi bahasa. Adapun bersuci dari segi syarak, satu perbuatan yang apabila dilakukan ataupun disempurnakan, dapatlah dengannya untuk mengharuskan salat ataupun ibadat-ibadat yang disyaratkan berwuduk padanya, ataupun mengambil
mandi wajib. Contohnya beginilah. Sesungguhnya ibadat solat, bertawaf, menyentuh Al-Quran adalah tertakluk kepada syarat, iaitu bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dengan demikian, perlakuan memenuhkan syarat untuk melancarkan dan menjayakan ibadat seperti as-salat, at-tawaf, tilawatul Quran adalah dengan kita bertaharah, Dengan demikian, at-taharah ibadat yang apabila disempurnakan dapat menjayakan ibadat-ibadat yang disyaratkan taharah padanya. Walaupun ia itu merupakan prosedur permulaan, tetapi ia juga ibadat yang tersendiri. Walaupun dia itu dikira sebagai prosedur untuk memasuki gerbang ibadat-ibadat yang disyaratkan, tetapi walaupun dia itu statusnya sebagai syarat kepada buat ibadat, dia dikira alat lah. Kalau tidak ada alat itu, tak hidup TV contohnya. Tak ada wire, tidak ada dia punya plug dia, tak hiduplah TV. Kalau nak hidup TV kena ada plug. Bubuh kat plug, tekan on, hiduplah TV itu. Tidak ada berwuduk, tidaklah hidupnya sembahyang. Tidak ada wuduk, tidak hiduplah tawaf. Walaupun dia hanyalah wiring plug saja, tetapi dia itu adalah merupakan sesuatu yang dipandang tinggi, yang merupakan satu ibadat yang tersendiri, yang perlu kita ambil kesempurnaan dan ambil perhatian yang sepatut-patutnya. Dalam contoh yang disenaraikan di sini, seperti berwuduk bagi sesiapa yang tidak berada dalam keadaan wuduk, mandi bagi sesiapa yang diwajibkan mandi, dan menghilangkan najis daripada pakaian dan badan dan juga tempat. Semuanya itu adalah merupakan taharah ataupun bersuci di dalam Islam. Justru tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada agama yang amat-amat mengambil berat dan menjunjung tinggi terhadap bersuci melainkan agama Al-Islam itu sendiri. Kita amat-amat berbangga 3,000 penduduk di Jerman baru-baru ini convert Islam dalam satu upacara yang dilangsungkan secara berjamaah, dan mereka mengucap 2 kalimah syahadah secara beramai-ramai. Sesuatu yang akan menyebabkan kita akan turut bermegah dan berbangga. Seharusnya naluri megah dan aizah itu akan terasa di dalam jiwa sanubari orang yang beriman apabila melihat orang-orang yang bukan Islam memeluk agama Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Buka YouTube boleh nampak sendiri upacara pengucapan kalimah syahadah di Jerman. 3,000 umat Islam yang baru convert Islam ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara penyebab seorang Cina yang bukan beragama Islam di Kelantan yang memilih agama Islam, ditanya sebab apa awak pilih Islam? Sebab saya ini dulu kaki minum arak, kotor saya ni, dan saya kadang-kadang bila dah minum arak mabuk dan menyebabkan kadang-kadang yang bukan-bukan jadi. Silap-silap anak saya pun saya nak buat juga. Tak nampak itu isteri, tak nampak itu anak, nampak sama aja. Entah-entah nenek dengan anak dara pun sama rata aja. Dia aku itu anak dara punya nenek tua dah. Sebab minum benda yang memabukkan akan menyebabkan orang itu khayal. Dan khayal dia menutup kewarasan dia dan blok akal fikirannya. Akibat akalnya itu sudah diblok dengan al-khamar ataupun al-mukhadirat. Akhirnya yang baik dia nampak buruk, yang buruk dia nampak elok aja. Yang tua nampak muda, dan sebaliknya jalan yang begitu jam dia nampak luas terbentang, merempit, tidak ada masalah pun. Seolah-olah macam lapangan kapal terbang punya landasan luas terbentang. Itu terjadi bagi orang yang mengambil pil-pil khayal, pil-pil kuda ataupun ekstasi, heroin dan seumpamanya. Seringan-ringan dan seminimum daun yang disebut sebagai daun biak. Daun biak tu daun apa? Ketum. Ketum lah istilah di sini. Kalau belah utara dia panggil daun biak. Dulu dia buat benda itu sekadar untuk nak bagi orang bergotong royong buat kenduri kendara, bagi cergas sikit. Yang rebus lah daun biak tu. Jadi orang-orang kampung nak gotong royong, dia nak rewang-rewang apa-apa, dia semangat lah sikit. Tapi sudah dijadikan satu benda yang
yang begitu berleluasa pula sampai beribu-ribu. Daun ketum itu dibungkuskan dan dipasarkan di belah Kedah tu, sampai ada yang menjual daun ketum tu untung 3-4 ribu sebulan. Untung sampai beribu-ribu akibat daripada jualan daun ketum itu sudah dianggap sebagai orang kata dadah dah. Dia jadi macam merosakkan. Jadi orang Cina ni dia kata, saya ni dah tengok bermacam-macam agama, tidak ada agama yang melarang arak ini. Benda ini saya anggap amat kotor, saya rasa dah kotor sebab saya jadi macam ditampukan hidup saya dengan arak. Akhirnya dia kata, saya hanya menemui agama Islam lah yang mengharamkan arak. Oleh sebab itu dia masuk agama Islam. Waktu dia temu bual itu, dia cakap, orang Cina ni cakap Kelantan, sebiji macam orang Melayu Kelantan. Saya pun tidak boleh nak membandingkan dan membezakan dia ni orang Melayu ke orang Cina, sebab dia punya telo Kelantan tu memang pekat habis lah kan. Bodoh bukan main kuat kau makan. Sebab orang Cina tu dia cakap macam orang Melayu, sebiji macam orang Melayu. Dengar, oh Cina punya. Dalam radio IKM tu, dia Cina, dia mengaku dia mencari-cari apakah agama yang paling suci, yang paling bersih. Dijumpai agama yang paling suci, yang paling bersih ialah agama Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, oleh sebab itu berwuduk, mandi wajib. Ada yang berlaku dah berkahwin 15 tahun belum lah, maknanya tak mengamalkan mandi wajib sekalipun, tak pernah mandi wajib. Dan ditanya, awak sembahyang macam mana kalau tak mandi wajib? Sembahyang pun tak pun. Allah, patutlah. Maknanya mandi wajib pun tidak pernah, sembahyang pun tidak buat. Jadi dua-dua tak buat. Alat untuk nak sembahyang pun tidak ada, sembahyang itu pun tidak dilaksanakan. Patutlah, padan sangatlah kalau hidup macam tu. Orang yang tidak mengagungkan salat, tentulah bersih pun tidak nampak. Bersih dari segi wuduk pun tidak hidup, wajah pun tidak bersih, sebab dia tidak melaksanakan as-salat. Orang yang bersolat paling-paling berwuduk, muka dia pun sudah dicucikan, dapat dibersihkan. Dengan demikian patutlah tuan-tuan yang dirahmati Allah, berwuduk itu menjadi amalan, sama ada syarat nak pergi sembahyang ataupun diamalkan secara yang disunatkan, senantiasa berada dalam keadaan wuduk. Bilal ibn Rabah, apabila Bilal, tuan-tuan yang dirahmati Allah, semasa Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj ke lapisan-lapisan langit ketujuh, sampai Arash, sampai ke Jannah ataupun syurga, didapati ketika itu bunyi deruk, bunyi tapak kasut. Sedang seorang berjalan, seseorang itu sedang berjalan di hadapan Rasulullah, bukan di belakang, di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Nabi Muhammad amat kaget dan terkagum dengan bunyi telapak kasut bukan mengikut jejak langkah Nabi Muhammad dan Jibril. Bahkan telapak kasut itu berada di hadapan Nabi Muhammad dan Jibril. Ini dah overtake ni, lompat depan, dia duduk depan lagi, dia lebih laju derah lagi pula daripada Nabi Muhammad dengan Jibril. Maka Nabi Muhammad kata, siapa ni jalan kaki depan kita berdua ni? Maka Jibril kata, itu bunyi kasut Bilal ibn Rabah, sahabat kamu, tukang azan itulah yang duduk depan kamu sekarang ini. Menyebabkan Rasulullah begitu tertunggu-tunggu bila nak tanya Bilal ni, supaya dapat diketahui rahsia di sebalik amalan yang menyebabkan Allah sudah pun seolah-olah booking tempat Bilal awal-awal lagi sebelum masuk tu, tapak kasut dah berbunyi dalam syurga. Lalu Rasulullah pun bertanya, wahai Bilal, bima sabaqtani fil jannah, wahai Bilal, apakah amalan yang menyebabkan kamu boleh menangi dan memotong perjalananku dalam syurga itu? Sesungguhnya aku masuk syurga semalam dan aku mendengar khashkhashata na'lika, iaitu bunyi kasut yang bergeseran dengan tapak ataupun dengan lantai syurga semalam. Maka Bilal berkata, aku tidaklah mengamalkan sesuatu yang hebat pun, melainkan seingat aku, kalaulah batal wuduk aku, terus aku ambil sembahyang,
lakukan sunat wuduk 2 rakaat. Usalli sunnatal wuduk rakaatain lillahi ta'ala. Terkentut lagi ke apa ke, kemudian ambil sembahyang, tunaikan sunat wuduk 2 rakaat. Itu yang diamalkan oleh Bilal ibn Rabah, yang menyebabkan dia senantiasa hidup dalam keadaan berwuduk. Batal hidupkan wuduk. Justru saya tidak begitu cenderung kepada satu upacara ketika akad nikah. Dan ada pula penyarungan cincin yang dinamakan sebagai pembatalan wuduk. Namakan saja upacara sarung cincin, cukup dah. Jangan dinamakan upacara pembatalan wuduk. Sebab mana boleh kita katakan batalkan ibadat. Ibadat kalau kita buat, go on, teruskan. Jangan kita nak kata batalkan pula. Sebab kalau sudah itu dikira sebagai satu niat langkah kita nak buat ibadat, tafadhal, silakan. Jangan kita kata ni kita nak buat upacara pembatalan sembahyang isyak sekejap lagi. Pembatalan sembahyang isyak. Jadi kita buat sembahyang, lepas tu kita batalkan. Tak boleh. Kita kalau nak buat bagi habis. Buat bagi betul-betul. Justru kalaupun dia nak ambil wuduk, ambillah wuduk. Tetapi kalau dia sarungkan cincin, tidak perlu dikatakan itu sebagai upacara pembatalan wuduk. Upacara penyarungan cincin tidak mengapa, tidak ada masalah pun. Jadi itu bukanlah masalah pengamalan, masalah istilah saja. Misunderstanding dari segi pengistilahan dan penjenamaan upacara itu. Lalu tidak perlu dinamakan sebagai upacara pembatalan. Sebab tidak ada dalam ibadat kita ini ibadat kemudian dibatalkan. Dia nak puasa sunat contohnya pada hari Khamis, lepas tu nak batal lah. Sebaik-baiknya jangan batalkan, kecuali ada reason yang amat-amat kuat. Contohnya dijemput kenduri kahwin, sedang pada hari itu dia sedang berpuasa sunat. Kalau berpuasa sunat berbanding dengan menghadiri kenduri kahwin kuat lagi, maka lebih baik dia cancel aja puasa sunat tu, hadir kenduri kahwin, makan je. Sebab kenduri kahwin kuat. Tuntutan dan orang kata kehadiran itu amat-amat dituntut dalam Islam. Islam mengambil berat kebersihan dan bersuci sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahwasanya ketika mana kita menunaikan salat, maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kiranya kamu ingin mendirikan sembahyang, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka daerah, dan juga dia punya frame-nya itu hendaklah kita berwaspada agar dapat disempurnakan betul-betul. Bermula daripada, kita katakan beginilah, daripada sebelah pipi kanan kita ni yang kita boleh nampak anak telinga, lalukan air. Maknanya kalau kita nak sapu gitu pun boleh, ataupun hendaklah kita memastikan sapuan serentak dua belah itu pun tidak mengapa, ataupun pastikan daerah muka itu disempurnakan, iaitu daripada anak telinga bulatan sampai kepada anak rambut, pusingan sampai anak telinga, dan bawah dagu. Justru bagi orang perempuan lah terutama sekali kalau nak ambil wuduk, memang kena buka lah kain tudung tu kan. Kalau nak jaga juga tudung tak dibuka, memang dia akan menyebabkan tak dapat dibasahi ruang muka yang sewajar-wajarnya. Justru ruang berwuduk bagi wanita agak tertutup. Ikutlah dia nak buka tudung kan, nak pakai scarf pun gagah, tak ada masalah. Sebab itulah ruang wuduk bagi perempuan hendaklah agak tertutup, agar dia dapat selesa dia nak buka kain tudung lebih senang. Jangan kalau diletakkan di ruang yang agak terbentang begitu, menyebabkan dia pun susah nak ambil wuduk. Sebab kalau dia nak wuduk dalam keadaan yang masih menjaga tudungnya itu, menyebabkan dia tidak dapat menyempurnakan basuhan muka daripada anak telinga, anak rambut, anak telinga dan bawah dagu disempurnakan. Basuhan bermaksud penggunaan air yang lebih dengan sapuan. Sebab itu dalam rukun berwuduk ada bahagian anggota yang dibasuh, ada bahagian anggota yang disapu. Bahagian yang dibasuh
Faghsilu wujuhakum, muka kena basuh. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, basuh juga tangan sampai kepada siku. Siku ini lebihkan sedikit. Maknanya jangan siku ngam-ngam. Siku ni bagi bawah sikit. Supaya kita ini dapat melebihkan sedikit. Sampai Abu Hurairah meriwayatkan, yud'a ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min athar wudu. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad dipanggil dengan penuh penghormatan, berseri wajah. Anggota-anggota wudunya akan bercahaya, sehingga orang musyrikin, orang kafir, orang munafikin akan begitu takjub dengan penampilan orang-orang muslimin dan mukminin itu bercahaya di pentas padang mahsyar. Akan berlaku satu keajaiban, Allah kurniakan orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman ini bercahaya. Sebab apa bercahaya pada wajah mereka? Bukan ada wiring apa, lampu apa, tetapi itu kesan wuduk di dunia dahulu. Sepanjang usia yang sementara di dunia dia telah berwuduk, maka Allah sampai kepada berkat daripada berwuduknya itu bawa sampai ke hari kiamat. Wuduk nampak, bagian-bagian anggota wuduknya akan bercahaya. Oleh demikian, faman arada an yutila ghurratahu falyaf'al. Abu Hurairah kata, barang siapa yang ingin melebihkan cahaya kemuliaan wuduk pada hari kiamat, buat lebih sikit, tambah lebih sikit, tetapi berpada-padalah. Jangan sampai sampai ke ketiak tu dia, ni aku sampai ketiak pula. Hak ni sampai ke lutut. Itu dah lebih baik jeri mandi terus. Kan kalau nak berwuduk macam tu, lebih baik siram mandi terus, pakai shower tu saja aku wuduk kerana Allah Taala, terus siram tu. Lebih puas hati lagi. Tetapi disebabkan berwuduk pun dia ada atur cara yang tersendiri. Dia bukan boleh main langsam begitu aja. Rasulullah mengajar ada prosedur, ada step, ada permulaan. Ikut panduan itu. Ikut panduan itu. Dia bukan boleh main jiruh gitu aja. Seelok-eloknya ikut sebagaimana yang ditertilkan ataupun ditertibkan. Sebagaimana yang Rasulullah tunjuk ajar tertib macam tu, ikut tertib. Tertib ini susun begitu. Jangan kita pakai lompat dan pakai pukul rata begitu saja. Basuhlah tangan kamu sehingga kepada siku, wamsahu, sapulah, biru'usikum, sebahagian daripada kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain. Oleh demikian sapuan hanya kepada kepala, sedangkan kaki hendaklah dibasuh sehingga kepada buku lali. Anggota-anggota yang disebutkan daripada suratul Maidah ayat ke-6 ini, anggota yang menjadi rukun dan fardu ketika berwuduk. Justru dalam keadaan kita ini emergency case, atas flight, dalam musafir, kadang-kadang singgah, tidak ada rawat dan rehat, pergi ke mana? Arab Saudi ke contohlah. Kadang-kadang sukar juga nak mendapat rawat dan rehat di Arab Saudi yang begitu selesa. Di negara kita ini alhamdulillah rawat dan rehat dia macam bukan main kemah lagi lah. Airnya, bilik airnya Masya Allah. Tapi kalau di Arab Saudi, kadang kalau driver itu silap berhenti kepada rawat rehat yang bukan-bukan, kita masuk nak buang air besar contohnya, nak berak ke apa, tak jadi, cancel terus. Masuk-masuk, Allah, kenapa bergelimpangan sangat tu? Apa-apa yang di atas lantai tu sampai ada berlebih-lebih, tak jadi, cancel, tunda, nantilah kat Mekah nantilah. Tak jadi, tak berselera nak buang air, sebab tidak di serve ataupun di maintenancekan secara yang terbaik oleh pihak pengurusan sana. Mana ada plus apa ke itu, dia nama highway di sana dia panggil highway hijrah, mengenang kepada hijrah Rasulullah SAW. Tetapi saya kira satu pukulan jugalah, satu perkara yang menjadi tamparan kepada umat Islam. Sewajar-wajarnya lah kalau di bumi haram, bumi Mekah, bumi Madinah, dan highwaynya itu dapat benar-benar dijunjung tinggi kebersihan itu. Itu yang menjadi masih jadi cabaran di bumi sana. Mekah haram, tanah haram tidak ada masalah, tetapi highwaynya itu, kalau kita singgah highwaynya agak tidak begitu selesa dan tidak begitu maknanya sempurna lagi. Kadang-kadang kita singgah di tempat-tempat itu air pun tidak cukup. Oleh demikian, biasanya kalau kita travel di bumi sana, terpaksa siapkan air satu botol mineral itu lebih sikit supaya dapat kita guna pakai untuk berwuduk.
Tambah kadang-kadang kita travel pergi ke China contohnya. Di China tidak ada sistem piping yang begitu directly untuk kita basuh kencingan dan buang air besar kita. Dalam toilet tidak ada. Justru cara yang mungkin berlaku, ambil daripada tu, sinki depan apa, kat depan tu, bubuh dalam bekas, masuk dalam toilet, buang air, cuci tu. Kalau terlupa nak bawa, alamatnya kencinglah dalam keadaan hanya dilapkan dengan tisu semata-mata. Ataupun kadang-kadang ada orang terpaksa flashkan dan semburan daripada flash itu dapat dicucikan juga. Hampir teratur terjadi. Kalau kita travel ke China akan bertemu dengan keadaan-keadaan yang agak complicated. Justru kita kena belajar juga. Oh, rupa-rupanya kalau dalam keadaan yang begitu terdesak, kita tidak perlu guna air banyak sangat. Kita terpaksa ringkaskan. Hanya pada yang wajib sudah cukup. Basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala dan juga basuh kaki. Sudah memadai. Di atas flight contohnya. Kita nak buat umrah, maka biarlah umrah pun jadi mabrur, biarlah kita punya solat pun mabrur juga. Jangan nak kejar haji mabrur, umrah mabrur, solat tak mabrur. Hak tu yang tak seronok tu. Solat terpaksa dikorbankan akibat nak kejar haji yang mabrur. So kadang-kadang terjadilah juga, Allah, terkilalah. Tak ada nak semayang atas flight, tak ada nak semayang kat airport pun tak ada semayang. Lagi kita semayang di hotel aja lah. Ada yang membuat satu ijtihad begitu. Saya kira insya-Allah di mana-mana juga atas flight, atas kita katakan lantai di airport Jeddah pun kita boleh semayang. Ambil satu corner aja di ujung tu, tengok arah kiblat belah mana, kita ambil satu sudut, mari kita semayang. Walaupun tidak ada kapet pun, tak semestinya kita kena proper ada kapet. Lantai pun insya-Allah gabung-gabung sikit, Allah Akbar. Itu sebenarnya yang asli, yang originalnya. Semayanglah, sesungguhnya bumi Allah itu suci. Kita menjadi nelayan kah? Kita jadi pemburu kah? Kita menjadi jabatan perhutanan kah? Kita bertugas di mana-mana nak ukur kah? Buat pemetaan kah? Tak mana pun dah datang untuk semayang, semayang je. Tak perlu kata Allah mana surau ni, duk cari surau sampai tak semayang, dan menyalahkan mana surau kawasan kampung ni. Inilah JKK tak buat surau ni. Tak payah. Sebenarnya di mana-mana jua adalah tanah itu menjadi suci untuk kita bersolat. Dengan kita tengok ijtihadkan di mana arah kiblat, Allah Akbar semayang. Sekalipun kita nelayan dan timing itu masuk waktu semayang zuhur ke, waktu semayang asar ke, carilah pulau-pulau yang berdekatan, berlabuh sekejap, Allah Akbar semayang. Itu langkah yang terbaik. Kadang-kadang bukan apa, yang kadang-kadang kerja yang begitu, mencari nafkah, mencari ikan apa semua, kadang-kadang tak semayang. Akibat daripada kita susah nak semayang. Kadang-kadang yang itu cara nelayan, yang cara mekanik, nak buat macam mana dah berlemuh dah, berlemuh ni berlumuran lah. Dengan minyak hitam, minyak grease. Macam mana nak semayang? Saya ni tukang sapu cat ke apa, macam mana nak semayang? Kali kalau nak semayang, kena buah minyak gas pula. Nak cuci. Dekat setengah 1 jam tu. Nak cuci, baru nak semayang. Kali saya tak boleh semayang. Saya semayang zuhur dengan asar nanti je. Waktu maghrib nanti baru saya semayang. Itu pun kadang-kadang OT sampai isyak nanti baru cover balik. Zuhur, asar, maghrib. Allah Akbar. Akibat daripada pekerjaan dalam bidang mekanik ke, welding ke, apakah kita tangan dah berlemuh dah dengan cat, dengan grease, tak boleh nak semayang. Tidak menjadi penghalang. Ambil sebentar masa, cuci sekejap, Allah Akbar semayang. Jangan dijadikan itu sebagai maknanya halangan untuk kita berjumpa dengan Allah. Sekalipun kita bersusah sedikit, insya-Allah Allah bagi berkat. Kerja kita memberkat, gaji kita memberkat. Sebab apa? Kita senantiasa ingat kepada Allah. Buat kerja pun, kalaulah gaji lebih pun, OT lebih, tapi tak berkat, tak ada apa juga sebenarnya. Tak pernah buat ibadat kepada Allah. Menarik pun teksi lah. Kalau time semayang, masuk waktu, singgah semayang. Biarpun orang panggil ni teksi saya nak pergi tu, dia tangguhkan sebentar, semayang sekejap, baru bawa penumpang, passenger tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dorongan dan kesaan supaya mandi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini dalil yang menunjukkan betapa Islam mementingkan kebersihan. Wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau sekiranya kamu dalam keadaan berjanabah, maka bersucilah. Di Masjid Nabawi ada satu, kita panggil College Kediaman. Zaman Rasulullah sudah ada sistem pengkuliahan, pengajian dan macam pesantren di
lokasi masjid Rasulullah SAW itu. Terdapat di situ anak-anak murid, mahasiswa-mahasiswa yang bernama Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Semua-semuanya itu dikira sebagai student yang menghadiri kuliah-kuliah tafsir hadis Rasulullah SAW. Sebaik habis waktu pengkuliahan, mereka akan tidur di mana? Tidur dalam Masjid Nabawi. Tetapi tidur di satu ruang yang agak terkebelakang, bukan ruang sembahyang yang utama. So dia punya barang-barang peribadi ke apa semua tu, sikat ke, cermin ke apa semua, sugi ke, letak kat ujung-ujung. Bukanlah letak tengah-tengah tu. Orang nak sembahyang susah. Dengan demikian, kalaulah mereka ini tidur di bahagian belakang, memang mereka ini memang tidur dalam masjid, dan disebutkan pernah seketika sekali sekala berlaku mereka bermimpi dan berhadas besar. Apa yang mereka buat? Mereka keluar daripada masjid, tidak boleh duduk dalam masjid, dan mereka terus mandi wajib dan barulah semula masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, agar dapat senantiasa beradab dan juga bersopan dengan rumah Allah ini. Sebab masuk dalam rumah Allah ini, rupa-rupanya dia ada adab yang tersendiri. Contohnya, tidak boleh berhalaqah dalam surau ataupun masjid untuk bersembang dan berbual aspek dan berita perkara-perkara keduniaan. Tak boleh bersembang rupanya. Halaqah buat ramai-ramai, kita sembang malam ni, nak bersembang apa? MU dengan Chelsea yang mana bagus? MU dengan Manchester City, Barcelona dengan Real Madrid. Tak boleh nak sembang dalam surau begini. Dia tidak sesuai dan tidak selayaknya. Sehingga kan Rasulullah kata, sesiapa yang mencari barang dalam surau ataupun masjid, saya nak beritahu saya dah hilang barang. Kalau siapa-siapa jumpa barang saya, boleh tak tolong pulang kepada saya? Tidak dibenarkan juga. Dan patutnya cakap pula kepada orang yang berannouncement untuk carikan barang untuk dia itu, moga-moga Allah tidak jumpakan barang yang kamu cari itu. Dan siapa-siapa yang buat announcement, saya nak buat announcement ni, iaitu susu kambing yang diprodukkan sebagai sabun adalah yang terbaik. Saya ada bawa malam ni. Siapa-siapa nak beli, jom. Saya ada jual. Tak boleh juga rupanya. Rupanya tidak boleh diperniagakan dalam rumah Allah. Melainkan kalau di luar sana tidak ada masalah, tapi tidak boleh diperniagakan dalam masjid. Ma arbahallahu tijaratak, sampai Rasulullah kata, kalau orang yang membawa perniagaan dalam masjid itu, hendaklah dikatakan kepadanya, tidak ada keuntungan pun dalam perniagaan awak ini. Justru tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mana satu ketika satu hari Abu Hurairah yang merupakan penduduk ataupun pelajar di Masjid Nabawi ini berjanabah. Dia duduk dalam masjid, dia berjanabah, dia keluarlah. Keluar, tengok Rasulullah duduk di jalan yang sama dia nak keluar tu. Maka dia pun lari, sembunyikan, duduk di belakang pokok kurma. Dan menyebabkan Rasulullah perasan, oh itu Abu Hurairah, kenapa dia lari duduk belakang pokok kurma tu? Maka Rasulullah pun mendekati, ya Abu Hurairah, keluarlah, saya nak jumpa dengan awak ni. Saya malu. Pasal apa malu? Saya malulah. Kenapa malu? Saya berjanabah, hadas besar. Sebab tu saya malu nak berjumpa dengan tuan. Maka Rasulullah SAW berkata, innal mu'min la yanjus, sesungguhnya mukmin itu tidak membawa najis apa-apa. Justru hanya tidak dibenarkan untuk baca Quran, tidak dibenarkan contohnya untuk semayang. Tetapi nak berjumpa dengan siapa-siapa boleh. Jumpa dengan Tok Imam ke, jumpa dengan Rasulullah pada zaman sahabat ni, maknanya boleh, tidak ada masalah. Berjumpa aja tidak ada masalah. Tetapi jangan pergi tahlil cukuplah. Pergi tahlil tak boleh, mana-mana boleh pergi tahlil. La ilaha illallah dulu ada besar, mana boleh. Dia kena clearkan dulu, mandi wajib dulu, barulah boleh nak qul huwallah ke, nak tahlil ke, tak ada masalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sabda Rasulullah, lillahi ala muslimin an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam yawman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Adalah untuk Allah itu menjadi tanggungjawab setiap muslim untuk mencucikan dirinya setiap 7 hari. Wajib, macam wajib lah. Paling-paling 7 hari itu mesti satu hari Jumaat itu hendaklah dicucikan badannya, kepalanya, jasadnya, agar terkeluar dan hilanglah bau-bau bakteria-bakteria, kuman-kuman apabila dia menjiruskan badannya itu. Islam amat-amat memberikan penekanan yang amat-amat berat.
Sebab itulah ada setengah ulama menganggap mandi hari Jumaat itu bukan sunat. Sebab Rasulullah kata ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ada satu pendapat ataupun mazhab, bukan mazhab Imam Syafi'i lah, yang menganggap itu sebagai kewajipan. Tetapi mazhab yang rajih lah, kalau dibanding-bandingkan dengan keempat-empat mazhab tersebut, mazhab jumhur termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya mandi pada hari Jumaat adalah sunat semata-mata. Kecuali andai pada malam Jumaat tersebut dia telah bersama dan dia telah berjanabah, lalu pada pagi Jumaat wajib dia mandi, kerana mandi wajib, iaitu hadas besar. Dan bolehkah dia nak niatkan sekaligus saja aku mandi wajib dan mandi sunat Jumaat secara dua dalam satu? Boleh. Jawapannya boleh. Tidak perlu buat dua kali ulang, buat sekaligus tak apa. Saja aku mandi wajib, memasukkan dan bersama dengan mandi sunat Jumaat kerana Allah Subhanahu wa taala, supaya dapat kita mengamalkan iaitu kewajipan dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis Rasulullah menunjukkan betapa pentingnya kebersihan dalam Islam. Perintah supaya memotong kuku, membersihkan gigi, pakaian. Sebagaimana hadis sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada sabda Rasulullah, khamsun minal fitrah, 5 daripada fitrah. Para nabi, para rasul akan mengamalkan fitrah ini secara turun-temurun, waris mewaris. Semua para nabi buat benda ini, iaitu al-khitan, berkhatan. Dahulu Tok Mudim yang menggunakan pisau, siap bawa dengan apa, batang pisang apa semualah siap. Lepas tu ya Allah, lintang pukang orang yang baru disunatkan itu, aduh emang ya Allah sakit lah kan. Tapi buat kenuri-kenuri lega lah juga kan. Taman sekarang pakai laser tak gaduh dah. Hari ini potong-potong, esok tengok main bola dah. Sat aja dia punya operation menggunakan laser itu sangat-sangat pantas. Sembuh lagi laju je. Walaupun begitu, tetap khitan itu menjadi sesuatu yang merupakan prosedur untuk cuci, untuk nak cuci, nak taharah. Kaum lelaki sampai kepada usia yang mana dia itu baligh nanti, biarlah dalam keadaan suci. Diputuskan ataupun dipotongkan bahagian yang akan membawa risiko kencingnya itu akan melekat dan bersisa di bahagian itu, hujung kemaluannya itu. Lalu pembersihannya iaitu dengan berkhatan. Bagi perempuan, anak-anak perempuan disunatkan. Bagi lelaki wajiblah makna khatan itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, wal istihdad. Istihdad pula mencukur bulu kemaluannya. Maknanya itu juga adalah merupakan fitrah yang dianjurkan oleh Islam. Wa natful ibut, iaitu mencabut bulu ketiak. Asalnya Imam Nawawi menyebutkan bahawasanya asal dalam pengamalan Rasulullah iaitu mencabut bulu ketiak. Tetapi kalau tidak berkemampuan untuk mencabut, kerana mungkin takut sakit ke apa-apa, bolehlah digunting. Sebab ada juga yang dia cukur, silap dia cukur. Sebab bila dia cukur, dia akan tumbuh yang baru. Dia bukan tumbuh yang asal tu, dia tumbuh hak lain pula. Lagi lebat macam rambut pula. So, bila nak cabut pula, memang sakit, pedih. Satu kampung Kota Warisan ni dengar dia menjerit nanti. Jangan cuba cabutlah kalau gitu. Kalau dah dia tak mampu nak cabut, potong dengan gunting aja. Guntinglah. Itu cara untuk mengelakkan ataupun at-taharah yang dianjurkan Islam. Bulu ketiak itu tidak boleh disimpan panjang menjela. Sampai ambang ke Allah, dia punya hutan belantara je kau teratur sekali. Maka kena potonglah sampai timing dia bersesuaian, dia kena gunting ataupun cabut. Kalau boleh cabut, cabut. Tetapi bagi hidungnya, lubang hidung itu ada bulu-bulu hidung ataupun misai janggut, tidak boleh dicabut. Sebab satu, memang tidak dibenarkan untuk dicabut mengikut sunnah Rasulullah. Yang kalaupun dia nak amalkan, contohnya dia gunting, itu boleh. Gunting, dirapikan bulu hidungnya, misainya ataupun janggutnya yang lebih itu, mungkin dirapikan, tidak mengapa. Jangan cuba-cuba dicabut. Cabut dari segi medikalnya akan memberi kesan kepada saraf otak dan memori seseorang itu.
Justru dia akan memberi sesuatu kesan yang agak buruk kepada, nak panggil macam ni lah, dia punya spek ataupun dia punya alat untuk memori dalam kepala orang tu. Dia boleh ganggu saraf ingatan dalam kepala seseorang itu apabila dia dicabut. Sebab itulah kalau kita cabut dia akan sakit, rasa macam sakit habis kepala orang sakit, jadi pening semacam. Sebab itu tidak dibenarkan untuk cabut bagi bahagian janggut ataupun misai. Hendaklah dicabut bulu ketiaknya dan memotong kuku. Mengikut sunnah Rasulullah SAW, memotong kuku adalah terbaiknya. Imam Nawawi merakamkan kitab Nail Autar, memulakan daripada sebelah kanan, iaitu memula daripada telunjuk kanan, tengah manis kelingking, kemudian kelingking kiri manis tengah telunjuk ibu jari, dan ditutupkan dengan ibu jari tangan kanan. Itu caranya. So dia akan start daripada sini, kemudian sini, kemudian last kali ibu jari sebelah kanan, tangan kanan. Adapun kaki pula berbeza sedikit. Dia bermula daripada kelingking kaki kanan, bermula daripada kelingking kaki kanan, tutup dengan kelingking kaki kiri. Dia seolah-olah satu bulatan ataupun separa bulatan yang mudah diingati, lebih mudah sikit, daripada hujung kelingking kanan sampai kelingking kiri. Itu cara mengikut sunnah Rasulullah SAW, dan eloklah diamalkan pada pagi Jumaat, supaya hadir sembahyang Jumaat dah mandi comel elok, dah bersih, potong kuku, maka itu akan lebih sebaik-baiknya menjadi sesuatu yang agak munasabah tu ada nak sembahyang Jumaat, nak prepare untuk beramai-ramai dan beraya pada hari Jumaat. Sebab itulah kalau dah lepas Jumaat baru nak potong kuku, dia jadi macam tak berapa molek dah. Bukan tak boleh, tetapi dia punya perayaan tu dah kurang dah. Kan waktu tadi yang kita beraya tu, dia punya klimaks raya hari Jumaat itu ialah berhimpun sembahyang Jumaat. Oleh demikian, hari Jumaat itulah kalau nak bercomel sikit, nak bersegak sikit, pakailah sampin ke, pakailah jubah, pakailah yang agak kemas. Janganlah pakai baju kanan t-shirt pula, Allah Akbar, dan lebih kurang dah nak menyerap warna kulit tu, dah nampak semacam sebati yang warna kulit tu. Bukan main lama dia beramal dengan baju t-shirt tu. Siap dengan majlis perbandaran nilai ke spam pun ada, yang mana hari keluarga ke contohnya, bukanlah itulah, bukan spesialnya itulah, maknanya hari keluarga sekian-sekian jabatan tahun 1990 masih dipakai lagi. Kadang-kadang kita sembahyang kat belakang boleh baca hari keluarga tahun 1990. Lama baju ni. 90, 91, 92. Dan sembahyang kita nak kira. 93, 94, 95. Banyak tahun dah ni. Berapa lama dia dah pakai. Maka dia akan menyebabkan satu, dia tak apa nak betul-betul appreciate hari Jumaat tu. Biarlah kita junjung mulia hari Jumaat. Dan kadang-kadang bila pakai baju yang agak bertulis-tulisan ini akan juga menjebak dan menyebabkan terperangkap sikit mata yang akan membaca-baca tulisan yang tertera pada baju t-shirt kita itu. Elakkanlah sedikit daripada kita memakai baju-baju yang tertera tulisan-tulisan tertentu. Takut-takut dia rajin nak baca, dia baca dah tu. Walau dia bukan rajin baca pun, tapi waktu sembahyang dia rajin nak baca. Dia segala-gala dia teringin baca. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, wa taqlimul adhafir wa qasrus syarib, dan menggunting bulu misai, agar bulu misai itu biarlah diandam ataupun dirapikan, jangan sampai berlebih-lebihan, bergulung-gulung sampai minum teh tarik itu penuh berbuih melekat, bergayut kat dia punya misai itu. Sebab itulah tidak dianjurkan untuk orang itu menyimpan misai berlebih-lebihan. Sebab satu, dari segi kita punya ni lah, naluri kita akan rasa macam tak apa comel orang tu. Kita pun rasa macam, bukan kata ngeri sangat, taklah ngeri, dia pun memang nampak menakutkan juga, tetapi dia macam nampak macam mungkin tidak begitu smart ataupun bersih, andai berlebih-lebihan. Saya bukan kata apa, kadang-kadang di barat ataupun di pihak orang yang tidak ada Islam dan iman ni, mereka buat pertandingan pula taruh misai paling panjang, dan buat pula Guinness Book of Record untuk dapat rekod dunia, siapa yang boleh simpan misai paling panjang, simpan kuku paling panjang padahal. Kuku itu pun dah jadi macam
Ranting kayu reput lama dah kalau kita tengok. Dia jadi berlengkong-lengkong, pusing ke mana tah tau. Dan warna dia hitam. Itu pun dia gamak simpan lagi. Tak tahulah apa ikut setan habis tu. Akibat daripada orang istilahkan setan. Tetapi walhal yang terbaik ataupun yang tepat sekali bermaksud bakteria, kuman-kuman yang akan bergayut lah pada kuku-kuku yang disimpan itu. Saya tadi singgah kedai telefon sambil suruh dia tolong so cek nombor telefon apa semua, macam mana nak pindahkan daripada phone punya memori kepada SIM card apa semua. Sebab SIM card pun tak ada nak simpan banyak. Jadi saya tengoklah ada seorang budak staff di situ, dia pun buka tak pakai apa-apa alat, dia pakai kuku dia. Saya tengok Allah, kuku dia semua rupa-rupanya adalah screwdriver yang berfungsi untuk membuka handphone. Semua kuku-kuku dia memang Masya Allah 2 inci panjang. Orang kata teruk sangat, elok-elak ni kita. Kalau nak pakai satu kuku tak apa juga, saya macam boleh accept lagi. Tapi yang berlima ni belah ni, 5 lagi 10 jari, itu sudah melanggari sunnah Rasulullah SAW. Itu sudah tidak tepat. Sebagai kita umat Nabi Muhammad ni tak kena lah. Sebab umat Nabi Muhammad ni sepatutnya junjung mulia sunnah Nabi Muhammad, potong kuku. Kita tengok pun berasa tak lalu kan. Nak makan di sebelah orang yang berkuku panjang ni pun, ya Allah, apatah lagi nak bertalam sekali dengan dia. Allah, kan nak dalam sekali dengan dia, minta dijauhkan lah. Sebab takut-takut tertambah gurih pula dengan lauk pauk yang dengan orang yang pakai kuku berlebih-lebihan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semuanya ini khamsun minal fitrah, 5 daripada fitrah, menggambarkan betapa Islam menjunjung mulia terhadap kebersihan. Kebersihan berkhatan, kebersihan mencukur bulu kemaluan, natful ib, mencabut bulu ketiak, menggunting bulu ketiak, ataupun menggunting kukunya, dan juga qasrus syarib, iaitu menggunting misai. Begitu juga Rasulullah menyebutkan daripada hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Sekiranya tidaklah membawa bebanan dan keberatan kepada umatku, nescaya aku wajibkan mereka bersugi setiap kali nak menunaikan sembahyang. Dalam satu hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, menunjuk kata nas yang mutlak itu telah pun diikat dengan nas yang muqayyad. Muqayyad ini maknanya yang lebih spesifik, yang lebih khusus. Apabila ada 2 nas, yang am dan yang khusus, maka yang khusus akan dapat cover ataupun boleh menghukum terhadap yang am. Maksud saya begini, kesalahfahaman setengah orang bersugi di kala takbiratul ihram itu sebenarnya mungkin berpunca daripada memahami hadis tadi, iaitu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau tidak membawa berat kepada umatku, nescaya aku perintahkan mereka bersugi semasa nak sembahyang. Menyebabkan ada kefahaman yang mengatakan boleh bersugi dan elok bersugi semasa nak sembahyang itu, semasa takbiratul ihram. Tetapi disebabkan ada dalil yang menunjukkan inda kulli wudu, saya lebih menganjurkanlah, bukan kata salah, tetapi lebih menganjurkan andai kita nak bersugi dengan bersugi yang lebih sempurna, buang habis sisa-sisa apa tu, kadang-kadang dengan kulit-kulit ke, dengan cili-cili ke, kacang-kacang ke, sate punya kuah kacang pun semua boleh hilang tu. Buatlah waktu kita berwudu. Sebab waktu tu kita nak muntahkan, nak luahkan apa puas hati, keluar habis semua. Tetapi kalau nak takbiratul ihram dia tak boleh buat gitu. Tapi orang sebelah tu dia akan rasa mengkelan pelik pula. Sebab begitu gigih dan bersungguh-sungguh dia bersugi kat sebelah. Kalau bersugi sikit-sikit tu gagal juga, tetapi kalau bersugi yang bersungguh-sungguh akan menyebabkan sahabat rakan sebelah itu tidak begitu selesa. Tambah-tambah kadang-kadang sugi kadang-kadang serpihan-serpihan berebut jatuh di atas sejadah pula, dan terjatuh tempat sujud hamba Allah tu. Dia nak sujud, Allah, sugi siapa ni, jatuh serpihan-serpihan itu di atas lantai. Jadi itu juga akan menyebabkan terganggu sedikit keselesaan. Justru patah balik kepada isu yang nak dibawa di sini ialah isu sugi. Sugi sebaik-baiknya menggunakan kayu yang dipanggil sebagai al-arak. Al-arak ini hanya tumbuh di belah-belah Arab lah. Kayu tersebut lebih
tanam ataupun tumbuh secara meliar. Dia macam pokok-pokok bakau gitulah, kawasan-kawasan berpaya. Maka begitulah juga kawasan di negara Arab, dia ada semak samun dan belukar-belukar kayu al-arak. Alif lam alif ra alif kaf, al-arak. Kayu-kayu tersebut biasanya dia akan dipotong, dibawa daripada kawasan-kawasan badui ini ke kota-kota seperti Madinah dan Mekah dan dijual. Kadang-kadang sepanjang ini pun 5 rial dijual, yang fresh, yang baru dipetik tu. Sebab dia ada macam getah dia. Kalau kita kupas kulit dia tu, kita sugi, terus kita rasa macam ubat gigi Colgate ke, ubat gigi Dali ke apa yang rasa pedas tu. Sebiji dia memang rasa pedas. Dan Rasulullah mengamalkan sugi, dan didapati rupa-rupanya orang yang bersugi dengan menggunakan kayu sugi yang original asal tu. Yang pertama, orang yang bersugi, terutama sekali kalau sugi sebaik-baiknya, hendaklah dia itu memulakan sebelah kanan, kemudian tengah, kemudian kiri, kemudian dijelaikan lidahnya, dijolok pada lidahnya itu agar dapat keluarkan kahak-kahaknya itu. Itu cara sugi yang terbaik. Kalau nak pegang, boleh pegang dengan cara ini, maknanya jari tengah itu dibawahkan, pegang itu, ikutlah cara pegang macam mana, tapi asalnya pegang begitu. Lepas tu sugilah sebelah kanan ke tengah, lepas tu kiri. Sikat rambut pun belah kanan, tengah, lepas tu kiri. Itu ikut sunnah Rasulullah. Sebagaimana hadis Aisyah, kana Nabi SAW yuhibbu tayammun fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi fi sya'ni kulli. Rasulullah itu suka memulakan sebelah kanan pada tana'ulihi, sarung kasut, pakai stokin belah kanan. Bagi sikat rambut, kanan dulu. Ataupun dia nak berwuduk, kanan. Dapat salam, assalamualaikum, tangan kanan, kan. Nak sudi apa-apa, nak cedok ke apa kan, tangan kanan. Maknanya kan nak tumpahkan ataupun nak suarkan, nak hulurkan pun, nak dihulurkan, nak disendukkan pun, guna tangan kanan. Itu sebaik-baiknya. Hulurkan, penerimaan, pemberian semua di sebelah kanan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, biasanya kayu sugi itu bila kita mengamalkannya, dia ada sebut satu penemuan yang mengatakan zat ataupun dia punya ingredient, bahan dalam kayu sugi itu akan menyebabkan orang yang bukan memakannya, macam tertelan, dia rasa pedas tu, dia akan menguatkan ingatan. Sebab itulah elok diamalkan sugi, terutama sekali anak-anak yang tahfiz, pelajar-pelajar sekolah agama. Eloknya bahan ataupun produk itu menjadi produk yang diamalkan. Tambah-tambah mereka di para dan tingkatan-tingkatan nak pengajian ilmu tu, supaya dia jadi satu pemakanan yang serasi, mengikut sejajar, mengikut proses penghafalan mereka itu. Orang yang nak mengaji sekolah agama, orang yang nak mengaji universiti kan, dia kena ada amalan itu. Amalan iaitu bersugi, kismisnya, pistachio ataupun kajian cerdik apa semua itu diamalkan supaya dapat, maknanya memori yang banyak dapat disokong pula dengan pengamalan sunnah yang akan dapat menguatkan daya ingatan seorang itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT pun begitu. Kalau tidak ada kayu sugi, pakai gigi itu pun, berus gigi itu pun dikira juga masih dianggap sebagai penyucian yang dianjurkanlah juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tidak berkesempatan untuk meneruskan. Kita hanya sempat perkara dalil yang ketiga saja. Sambungan daripada itu insya-Allah saya kira mungkin dapat kita sambung pada kuliah yang akan datang lah. Saya kira hanya kita dapat menyentuh pada malam ini, iaitu di bawah tajuk Islam mengambil berat kebersihan dan bersuci, berdasarkan 3 dalil. 2 dalil daripada Al-Quran, dan begitu juga 3 dalil di sini daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi saya rasa cukuplah dahulu kuliah tentang fiqh al-manhaji, iaitu fiqh merujuk kepada mazhab Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yang moga-moga dapat kita memperkasakan ilmu dan dapat kita menambahkan amal ibadat kita berdasarkan ilmu pengetahuan merujuk kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan moga-moga Allah kurniakan amalan-amalan kita amalan yang saleh, termasuk juga yang ikhlas, saleh dan ikhlas kerana Allah SWT. Kedua-dua itu menjadi satu prasyarat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik. Hendaklah dia tidak syirik, iaitu
melakukan dengan ikhlas kerana Allah SWT. Maka saya kira cukuplah dahulu. Sebelum menutup kuliah pada malam ini, ingin saya umumkan satu pengumuman bahawa sekiranya tuan-tuan ada kemampuan dan keinginan untuk menjayakan satu proses penyempurnaan kepada binaan sebuah surau Balai Islam Taman Izra. Surau tersebut sudah hampir pun siap sebenarnya. Kalau tuan-tuan pergi ke Taman Izra Bandar Bersut Tinggi, depan Sultan Syamuddin punya masjid, dia dalam proses yang separuh dan separuh hampir siap lah. Dia mungkin memerlukan bahagian lantai luar, itu juga dalaman, prasarana dalaman, kipas, lampu, kapet, dan juga rak-rak semua dalaman punya design apa ni belum apa-apa lagi lah, belum masuk lagi. Jadi begitu juga dapur, store. Maka kalau sekiranya tuan-tuan ada keinginan untuk mewakafkan sumbangan tuan-tuan dalam proses penyempurnaan Balai Islam ataupun surau Balai Islam Taman Izra, amat-amatlah dialu-alukan. Mungkin pada malam ini pun boleh, saya rasa boleh juga disalurkan terus kepada saya. Saya mewakili jemaah di Taman Izra Bandar Bersut Tinggi untuk saya sampaikan kepada pengerusi jawatan kuasa penduduk sana, Tuan Haji Maknur. Boleh disampaikan kepada beliau insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan ada keinginan dan kemampuan, dialu-alukanlah untuk menabung dalam amanah saham akhirat insya-Allah. Amanah saham akhirat dia pun kena ada tabungnya juga. Sebab Rasulullah kata, pernah sabda, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membina untuk rumah Allah masjid, bana Allahu lahu qasran fil jannah, Allah akan membina dalam syurga nanti, iaitu istana untuk seseorang yang menjayakan projek pembinaan rumah Allah ini. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.